Hai, Assalamualaikum anak-anak aktif. Cikgu harap murid-murid semua dalam keadaan sihat. Okay, apa khabar semua? Afiq, Ahmad, Abdal, uh, Akmal, Syuhada, Fatimah dan juga Rabiah. Bertemu semula kita dalam subjek pendidikan sains sosial dan alam sekitar. Masih lagi dalam unit 1, keperluan asas manusia. Okay, hari ini kita mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana berlakunya kalau sukarnya tanpa keperluan asas. Okay, sebelum ni awak dah belajar 4 keperluan asas manusia. Yang pertama, udara. Yang kedua, makanan. Yang ketiga, air atau minuman. Dan yang keempat, tempat perlindungan atau rumah. Okey, udara yang seperti awak maklum dan awak dah faham dan dah mengetahui, udara ni untuk bernafas. Okey, makanan kepentingan dia untuk memberikan tenaga dan mengekalkan kesihatan. Okey, seterusnya air untuk mengekalkan suhu badan dan menghilangkan dahaga. Dan tempat perlindungan atau rumah ni untuk melindungi diri kita daripada cuaca panas, hujan dan bahaya. Okey, dah tahu kepentingannya kan? Sekarang kita tahu bagaimana sukarnya. Sukarnya tanpa keperluan asas. Okey, jika keperluan asas tidak dipenuhi, kehidupan manusia akan terjejas. Okey, terjejas tu maksudnya akan berlaku sesuatu yang tak elok pada kita kan. Antaranya termasuklah yang pertamanya ni kekurangan udara yang bersih menyebabkan kita sukar bernafas. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, kita manusia memerlukan udara yang bersih. Apa tu udara bersih? Udara bersih itu adalah udara yang dibebaskan oleh tumbuhan iaitu oksigen, dan kita ni manusia melepaskan karbon dioksida. Jadi udara yang kita lepaskan tu adalah udara yang kotor. Udara kotor tu ni pokok diserap. Bila diserap, diproses, pokok dia proses, jadi dia proses ni namanya proses fotosintesis. Bila dia dah proses dan dia melepaskan tu adalah udara bersih. Udara bersih tu adalah gas oksigen yang kita semua sedut bernafas tu. Jadinya bila kita menghidup udara yang kotor, akan menyebabkan kita mendapat penyakit. Salah satunya sesak nafas, asma, sesak pada jantung awak kan. Sebab kita kekurangan udara bersih dalam badan awak. Sebab itulah awak rasa macam tak selesa bila nak bernafas. Bila rasa macam nak bernafas tu rasa tak dapat udara bersih kan. Itu berlaku pada diri awak. Okey, seterusnya bila berlaku kekurangan air pada dalam badan awak, menyebabkan kita akan menjadi lemah. Okey, lemah tu maksudnya dalam gambar ni contohnya dia dah berlari. Jadi berlari tu menyebabkan kekurangan cecair dalam badan dia. Bila kurangan cair tu menyebabkan kita cepat penat, cepat letih, cepat lesu. Sebab itulah tu adalah puncanya kira kita kekurangan air. Okey, macam cikgu cakap sebelum ni, kita sebagai manusia sekurang-kurangnya kena minum air dalam satu hari 2 liter. Okey, 2 liter air tu bersamaan lebih kurang macam ni. 8 cawan, satu gelas, satu hari 8 cawan air ataupun 8 gelas air bersamaan dengan 2 liter. Okey. Kalau macam botol kecil-kecil ni bersamaan dengan 4 botol liter air kecil-kecil ni yang selalu kita kadang-kadang minum tu kan. Okey. Itu keperluan air dalam badan kita dalam satu hari. Okey. Banyakkan minum air masak. Bagus untuk badan kita. Kurangkan minum air manis. Okey. Yang ketiganya
Bila kita kekurangan makanan dalam badan akan menyebabkan kita menjadi lemah dan boleh menjejaskan kesihatan. Okey, jadinya kita ni kena ambil lah makanan yang berkhasiat. Ni contohnya piramid makanan yang awak perlu tahu. Daripada bawah ni awak tengok ni, maknanya kita kena ambil lebih karbohidrat. Apa tu karbohidrat? Roti, mi, nasi, yang ni jagung, biskut, dan juga apa tu bijirin. Okey, bijirin. Maknanya dalam satu awak punya hidangan lengkap tu, satu pinggan tu, kena ada sumber karbohidrat. Okey, karbohidrat ni yang memberi tenaga pada kita kan. Okey, seterusnya dalam hidangan awak ni juga kena ada sumber vitamin. Vitamin tu apa? Ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, okey, untuk memberikan awak cukup vitamin dan mineral dalam badan awak. Okey, ni contoh sayur yang diberi. Ni antaranya sayur kubis, sayur sawi, sayur terung, buah betik, buah pisang, tomato, carrot. Okey, dalam satu hari tu mesti ambil sayur dan buah-buahan. Okey, dan seterusnya kita juga kena mengambil sumber protein. Apa dia protein? Okey, ni dalam ruang piramid awak yang ketiga ni, tangga ketiga ni. Ada ayam, ada ikan, ada daging, ada kekacang, ada susu, okey, ada keju. Okey, maksudnya sumber protein ni pun penting untuk badan kita. Untuk tumbuh besaran awak. Okey, tumbuh besaran awak. Okey, yang seterusnya pengambilan lemak, gula dan minyak juga perlu, tapi dalam kuantiti yang sedikit kalau nak dibandingkan dengan sumber-sumber yang lain, sumber yang karbohidrat, vitamin, protein dan lemak. Lemak ni kena ambil sikit je, jangan ambil banyak-banyak. Termasuklah juga makanan yang kurang berkhasiat. Boleh makan, tapi kalau boleh elakkan makan berkhasiat tu. Yang makanan yang tidak berkhasiat tu macam mana? Kentang goreng, nugget, sosis, ni kek, boleh makan tapi jangan amalkan selalu sebab dia tidak baik untuk kesihatan badan kita. Okey. Kalau kita kekurangan makanan, nampak ni orang ni, dia boleh menyebabkan bila dia kurang makan kan, dia tak sihat lah, dia jadi lemah. Jadi kita ni kena ambil makanan dalam kuantiti yang betul. Dalam pinggan awak tu kena ada nasi, kena ada sayur, kena ada buah-buahan, kena ada lauk, protein, ayam ataupun ikan. Jadi cukup lengkap awak punya hidangan makanan awak tu dalam satu hari. Termasuklah juga dan air. Okey. Yang keempatnya, tanpa tempat berlindung, kita akan terdedah kepada cuaca panas, hujan dan bahaya. Okey. Maknanya rumah dan atau tempat berlindung ni pun penting. Kalau kita tak ada tempat berlindung, ni yang berlaku pada kita. Kita terdedah kepada cahaya yang panas, matahari terik, panas kan. Jadi kita memerlukan tempat berlindung ataupun rumah. Ini orang ni kena hujan. Jadi kita pun memerlukan rumah untuk berlindung daripada hujan dan juga daripada bahaya. Bahaya tu tak semestinya daripada binatang liar atau ganas. Dia termasuklah juga daripada kecurian, perompakan. Jadi rumah tu sangat penting untuk keperluan asas manusia. Okey, jadi kalau kita ada rumah, pastikan rumah kita dalam keadaan selamat. Selamat macam mana? Berkunci, sentiasa dalam keadaan yang tidak orang kata pencuri senang masuklah kan. Jadi kita masing-masing jaga keselamatan diri sendiri. Kita masuklah sekarang pada musim wabak COVID pandemik ni, digalakkan duduk rumah sebab rumah adalah tempat yang selamat.
Kalau kita berlega-lega kat luar tu, mungkin ada orang yang bawa virus tu kan, kita tak tahu. So kalau kita rasa tak nak terdedah, kita duduk rumah. Rumah adalah tempat yang selamat. Okey. Tengok gambar ni. Bagaimanakah pencemaran udara dan air memberikan kesan kepada kehidupan harian manusia? Okey, bagaimana? Okey, bagaimana Syuhada? Dah belajar kan? Okey. Kalau pencemaran udara ni maksudnya udara tu tercemar. Awak tengok asap ni kan, biasanya ni kilang lah dia melepaskan asap-asap daripada proses perindustrian dia. Bila dia melepaskan asap, asap tu yang akan terbebas di ruang udara kita tu, jadi udara kita tu dah jadi kotor. Bila kotor, maka kita kuranglah udara bersih. Bila kurang udara bersih, apa berlaku kepada kita? Jadi kita pun rasa tak selesa, boleh sakit sebab udara kita kotor. Okey. Dan juga air. Macam mana boleh pencemaran udara air? Okey, maksudnya bila air tu kotor, macam mana boleh jadi kotor? Mungkin daripada sisa pembuangan toksit-toksit kilang. Kilang ni kan dia ada melepaskan dia punya sistem kumbahan dia kan. Dia mungkin melepaskan di sungai, di parit, termasuklah kita ni manusia. Kadang-kadang ada buang sampah dalam parit kan, kat dalam sungai. Jadi kita sebagai manusia yang bertanggungjawab pada alam sekitar, janganlah kita menambah-nambahkan sampah dalam parit tu, dalam sungai tu. Buanglah sampah dalam tong sampah, jangan buang dalam sungai, dalam parit. Jadi kita boleh mengurangkan kan atau mengelakkan pencemaran air. Kalau air kotor, kita pun tak dapat nak menggunakan air kan kalau air tu kotor. Kalau air tu kotor kita guna juga, apa berlaku pada kita? Kita minum, kita buat makan, mak awak buat masak. Jadinya bila guna air kotor tu boleh sebabkan kita sakit. Okey? Okey, bila dah faham semua, boleh buat latihan muka surat 6. Okey, ni muka surat 6. Okey, muka surat 6 ada 2 soalan. 2 soalan ni awak tengok, dia dah bagi pilihan jawapan dia. Jadi awak tengok dalam soalan 1, kekurangan apa? Bernafas ni kan, yang bersih menyebabkan kita sukar untuk apa? Okey. Nombor 2, kekurangan apa? Okey, ini maksudnya apa ni? Mestilah air kan, menyebabkan badan kita menjadi dan boleh menyesatkan kesihatan. Okey, muka surat 7. Soalan nombor 3, kekurangan apa ni? Okey, dahaga tu apa? Di dalam badan menyebabkan kita menjadi apa? Dan yang soalan nombor 4, tanpa apa tu? Maksudnya dia kena hujan, melindung kita akan terdedah kepada cuaca panas dan bahaya. Okey, semua ni dah ada pilihan jawapan dia. Jadi cikgu nak awak siapkan latihan muka surat 6 dan 7. InsyaAllah kita bertemu kembali dalam topik yang lain dalam masih lagi dalam unit 1 keperluan asas manusia. Setakat ini saja. Assalamualaikum. Bye.